Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, video kali ini kita akan menceritakan tentang pengalaman ketika kami melakukan aktiviti eksplorasi di sebuah rumah yang memang lama dah kena tinggal. Dan kalau nak ikutkan, ramai orang tanya tentang sejarah rumah ni. Pertama sekali saya nak minta maaf sebab sejarah rumah ni tak banyak yang kita boleh, dan saya tak mahu mereka cerita, dan kita pun kena jaga juga maruah kepada pewaris pemilik rumah ni, di mana setahu saya rumah ni memang ada pemilik asal dia yang lama dah meninggal dunia. Dan saya dapat info di mana anak dia masih ada di Kuala Terengganu yang tinggal di Kampung Losong. Rasanya saya cuba untuk dapat kontak sebelum kita masuk dalam rumah ni, tapi kita gagal, dan kita teruskan aktiviti ni dengan niat yang baik. Maknanya kita tak ada niat nak manggil-manggil itulah. Tapi sebelum kita teruskan lagi dengan video ni, saya akan hentikan rakaman ni dan saya akan letak gambar hitam di mana kita memberi laluan kepada semua supporter yang beragama Islam untuk sedekahkan surah Al-Fatihah kepada pemilik rumah ini dan kepada seluruh keluarga pemilik rumah ni. Jadi kepada non-Muslim juga boleh berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Jadi Al-Fatihah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan semoga ahli keluarga pemilik rumah ni sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, sebelum kita teruskan dengan video ni, saya nak minta maaf kepada supporter yang bukan beragama Islam, sebab dalam video ni saya akan menyentuh sedikit tentang unsur-unsur agama Islam ni lah. Jadi saya takut supporter bukan Islam kurang selesa, jadi saya minta maaf awal-awal lah. Sekarang ni kita masuk bab pengalaman. Selepas 3 bulan kita berehat, dan ini adalah pertama kali untuk kita melakukan aktiviti eksplorasi. Seri Hamba Khabar memang rasa macam pertama kali kita nak buat aktiviti ni. Jadi perasaan takut tu memang lebih banyak daripada berani lah. Tapi nak buat gana dah, memang kerjaan kita dah. Nak cari mula kekuatan tu memang makan masa sikit lah. Alhamdulillah kru-kru hak lain pun memang jenis dok reti nak sabar, memang ditunggu masa nak explore je. Jadi alhamdulillah lah. Info yang kita boleh daripada informer yang secara dok rasmi, dia kata rumah ni 70 tahun dah ditinggalkan. Saya dok pasti sama ada rumah tu yang berusia 70 tahun ataupun rumah ni 70 tahun dah ditinggalkan. Dua perkara yang berbeza. Sebab tu dalam video penuh di rumah ni saya letak hanya 50 tahun saja. Sebab kalau saya fikir macam dok logik, rumah ni 70 tahun dah kena tinggal. Sebab adalah beberapa perkara yang kita rasa keliru sikit, sama ada 70 ke saya tak tahu. Jadi yang pastinya rumah ni memang lama dah kena tinggal. Masa kita sampai di rumah ni masa hamba tengok, masa macam boleh tahan ni. Dah lah pertama kali kita nak buat aktiviti ni. Jadi saya pun dah ambil masa yang lama. Lepas pada kita baca doa dan kita terus masuk dalam rumah ni lah. Tapi sebelum kita masuk dalam rumah ni, kita ada nampak satu kain putih. Saya tak pasti kain putih ni apa tujuan dia. Sebab kalau belakang tu adalah cermin, kalau dia betul-betul nak tutup, sepatutnya ditutup pintu hak kita masuk ni. Jadi saya tak pasti sebab apa ada kain putih untuk tutup cermin ni lah. Dan di bawah kain putih tu kita ada ternampak satu orang kata macam dulang, dan ada anak patung. Jadi saya tak pasti anak patung tu apa benda tujuan dia, saya tak tahu. Jadi
kita pun terus masuk, dan ni adalah part yang paling saya dok suka. Apabila nak masuk rumah je, kita kena berpaling ke sebelah kanan. Jadi sebelum kita nak paling tu, tak ada lubang-lubang ataupun tingkat-tingkat yang kita boleh tengok daripada luar. Tu memang suspend lah. Jadi saya pun ambil langkah yang berjaga-jaga, dan saya tawakallah dengan niat yang molek. Saya pun terus masuk dalam rumah ni. Di ruang ni memang tak ada benda mana saya rasa okey lagi lah. Cuma saya kabul lah niat untuk mari ziarah dan merasai suasana siang dan malam. Sebab kita nak merasai suasana siang dan malam di rumah ni, jadi izinkan kami untuk membuat eksplorasi. Tapi bila kita tengok ke arah sebelah ruang tamu yang selagi tu, tu memang berani tak berani tu 50-50 lah. Sebab keadaan dalam tu memang agak gelap sikit, dan timbul lah suasana seorang dia tu. Dan saya cabar diri saya, di mana dah lama dah kita kena tinggal. Jadi saya cubalah untuk melawang sifat kurang berani tu, dan secara sakit hatinya tikuh dia buat debor ke kita. Boleh je nopak depan kita. Allah, kecut perut pada masa tu. Luruh sejatung. Masa tu siapa tu boleh tengok almari dan kursi dan meja ni memang orang kata barang-barang lama lah. Dan saya pergi ke ruangan dapur tu, memang saya tak boleh nak masuk. Masa tu kat ruangan dapur memang saya tak masuk habis. Sebab saya rasa kurang selesa lah. Saya tak tahu lah semua kurang selesa sebab perkara di sekeliling, ataupun sebab saya lama dah tinggal kerja-kerja gini lah. Dan part yang memang saya tak suka adalah bila kita nak naik ke tingkat atas, di mana tangga dia tu dia ada mematah pula. Jadi kita nak mematah, kita nak berpaling tu memang kita tak nampak benda. Jadi dalam kepala masa tu macam-macam mikir, kalau lah kita pusing ni ada benda-benda yang kita tak mau tengok. Memang dah nak kata lah. Jadi saya pun masa kita nak naik tu memang saya ulu kamera dululah. Jadi kita boleh tengok daripada kamera tu. Dan bila kita naik, saya dapat rasakan di tingkat atas ni sangat berbeza daripada bawah lah. Dan saya pergi ke ruangan bilik yang pertama ni, apa yang mengejutkan saya adalah kita ternampak ada satu kerusi rotan yang menghala ke pintu yang terbuka. Pintu tu buka tak banyak, sikit je. Jadi masa tu saya fikir mungkin ada budak-budak nakal kot nak buat khianat lah, maknanya nak buat masa tu saya fikir mungkin ada budak-budak nakal yang masuk dalam rumah ni, dia buat sekadar untuk menakutkan orang. Tapi bila saya fikir balik, kedudukan kerusi dengan ruangan yang dibuka tu, susunan dia tu sangat comel. Jadi saya beranggapan ni bukan kerja budak-budak nakal lah kot. Tapi kita abaikan je lah kursi tu. Tak apa, duduk. Kalau ada penghuni di sini, kita tak akan usik. Cuma kita khabar comel kedudukan ni, nak tengok suasana luar. Lepas kita masuk ke dalam bilik ni, dan kita terus keluar, dan kita berada, saya sempat ambil rakaman daripada luar, di mana kita ada nampak telaga dan apa semua. Jadi orang kata ada ternampak ada satu seakan kelibat. Tapi bila saya perhatikan balik dan bila dah kita cek, itu bukanlah kelibat yang kita sangka. Cuma itu adalah sepihang daripada batang-batang pokok yang patah. Itu je lah, itu yang saya boleh jelaskan lah. Dan apabila kita masuk ke dalam bilik yang seterusnya, yang kita nampak ada botol susu Dutch Lady dan Big Bonia ni. Memang kalau kita tengok botol susu tu memang jenis botol yang lama dah lah ni. Cuma kita dah check lah tarikh dia bila-bila. Selepas rondaan tu, masa dalam bilik ni kita dah rasa benda-benda. Cuma bila kita masuk ke bilik sebelah ni, alangkah rasa terkejutnya apabila saya melihat
satu hamparan kain dan sejadah untuk dialah menjadi bata. Maknanya dalam bilik ni penuh orang tidur. Bilik ni macam ada orang tidur. Nampak nyamuk dia. Masa tu adik kata mungkin ni pok orang isap dadah. Masa tu saya fikir ni bukan kerja mak derak ataupun set-set ngisap dadah, sebab kalau set-set ngisap, dia nak tidur dia tak akan alah tempat tidur dia. Selagi dia boleh tidur, dia boleh tidur. Dan apabila kita perhatikan balik, hanya ada satu sahaja tempat yang dia tidur. Rasanya kalau mak ngisap, kalau dia masuk seorang, saya rasa memang dia tak berani ikut masuk seorang. Tak kira lah dia faham benda-benda pun. Masa tu memang saya fikir ni bukan kerja-kerja mak derak lah ni, kerja-kerja mak ngisap lah. Masa tu saya memang blank, maknanya takkanlah ada orang yang normal tidur dalam rumah ni. Jadi masa tu saya terfikir-fikir lah. Tapi bila kita perhatikan balik, tempat tidur dia memang lama dah orang dok berbaring di kawasan tu, sebab dengan kesan-kesan debu dan kotor tu memang lama sudah lah. Memang lama dah lah orang dok duduk sini. Dan kita ada nampak kitab An-Nawawi. Masa tu memang saya fikir mungkin tuan rumah ni memang suka. Bukan orang sebarangan jugalah, mungkin orang-orang yang kuat agama, sebab ada kitab-kitab lama ni. Dan selepas masa kita buat rondaan di dalam rumah ni, saya ternampak ada satu sudut yang seperti dalam video ni kita ada nampak helaian Al-Quran yang dicari. Masa tu saya terfikir, Al-Quran ni, adakah Al-Quran ni dimakan anak-anak? Tapi bila saya perhatikan semula, Al-Quran ni seakan dicari, bukan dimakan oleh anak-anak ataupun dibuat daripada binatang. Al-Quran ni kalau jelas kita tengok, maknanya ada seseorang yang mencarikan helaian Al-Quran ni. Jadi Al-Quran apa? Hancur tu. Perlu tak kalau kita bersih? Ayat Quran. Jadi masa tu memang saya dah setuh. Saya dah memerhatikan saja, sebab masa tu hamba rasa macam bimbang nak sentuh barang-barang dalam rumah ni, sebab yelah kita mari dekat tempat orang, dan memang sepanjang kita buat aktiviti kita tak pernah pun sentuh-sentuh barang yang ada dalam rumah. Tetapi masa tu saya duk mikir 50-50 nak sentuh ke tak, nak alih ke tak. Padahal kalau ikutkan tu adalah Al-Quran, memang kita kena alih je lah. Tapi dengan keadaan sekeliling di dalam rumah tu seakan tak mengizinkan saya untuk berbuat demikian. Saya pun mengabaikan Al-Quran tu dan saya terus membuat rakaman di tempat yang berbaring ni. Tetapi secara tiba-tiba buat nyamuk tu. Ya Allah wala quwwata illa billah. Tanya dulu. Tak boleh kita. Masa tu rasa macam nyawa di hujung tanduk tu. Rasa macam gedok dia nak nafas terus. Petir betul-betul di atas kepala saya dan kru yang lain. Betul-betul atas kepala, betul-betul atas bilik tu. Dan disebabkan kesang petir tu, debu-debu yang ada di atas siling tu semua jatuh. Memang Seri yang berkhabar, memang masa tu sangat-sangat takut. Saya pun tak fikir lama, maknanya saya khabar kat awak-awak, maknanya kita kena tubik lah daripada rumah ni. Sebab sangat-sangat berisiko masa tu. Dan masa saya nak keluar tu pula, bila saya tengok suasana di dalam rumah ni seakan semakin suram.
Biasa selesai dah rakaman untuk petang ni. Sebab keadaan sangat tak mengizinkan. Semakin gelap. Kerana kalau nak ikutkan luar tu cerah lagi lah. Jadi masa tu memang tak ada lagi lah setakat ni rasa perasaan takut gitu. Dan saya pun ajak Mak Yu dan adik keluar daripada rumah ni. Dan kalau tengok daripada saat akhir tu, seakan kita menunggu satu guruh yang sangat kuat. Dan bila guruh tu kuat, kita pun terus keluar. Sebab kawasan rumah ni dipenuhi dengan pokok-pokok lah. Mana kita bimbang jugalah. Okey, selepas kita balik dari rumah ni, sebenarnya kita ambil masa dalam 4 hari juga untuk kita buat keputusan untuk teruskan rakaman di rumah ni. Tapi masa kita lepas balik tu, saya rasa macam nak hentikan aktiviti eksplorasi di rumah ni. Maknanya saya tak buat sebab saya dah penuh rasa takut gitu. Tapi selepas daripada saya cerita tentang helayang Al-Quran ni kepada isteri dan mak saya, dia kata kena pergi balik ke rumah tu sebab tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk menghormati kitab suci Al-Quran ni. Jadi pesan isteri dan mak hamba, dia kata gilah semula ke rumah tu, bersihkan Al-Quran dan letak di tempat yang tinggi. Jadi masa tu secara automatik saya ada kekuatan dan saya terus khabar ke awak-awak untuk teruskan rakaman di rumah ni. Tetapi kita tukar niat. Maknanya yang pertama, biasa niat kita adalah untuk merakam suasana malang. Tetapi kali ni berbeza, di mana niat kita yang pertama adalah kita pergi ke rumah ni untuk bersih dan letak helayang Al-Quran ni di tempat yang tinggi. Masa malang tu mana kita baru bergerak sedang kita sampai di rumah ni. Sampai dah masa kita untuk merasai suasana malang di sebuah rumah. Macam biasa bersama dengan kita entiti Kero dan adik. Serius saya khabar masa ni perasaan takut dengan tinjauan petang tu memang sangat-sangat lain. Di mana malang tu saya rasa sangat ada kekuatan. Jadi lepas ada kita masuk, yang pertama memang kita akan buat kita akan ikut jejak yang kita pasang 4 hari yang lepas. Sebab kita tak boleh nak masuk ke rumah tu dan terus pergi ke bilik yang ada helayang Al-Quran tu. Sebab memang cara kita kena ikut jejak yang kita pasang. Tapi kita buat kerja, orang kata kita ikut jejak tu dengan masa yang sangat cepat lah. Maknanya kita tak lama, maknanya kita ikut. Jadi saya pun masuk ke dalam rumah ni dan ambil rakaman di sebelah ruang tamu, di ruangan dapur, dan saya terus naik ke atas. Dan naik ke atas, saya tak pergi lagi ke bilik tu dan saya terus ke bilik yang pertama yang ada kerusi tu, di mana saya buat rakaman di dalam rumah ni. Dan kalau siapa terperasan, saya mengambil video ketika saya betul-betul berada di belakang kerusi rotang ni. Sebab masa tu saya rasa kurang selesa dan seakan ada orang yang memerhatikan di sebalik cermin ni. Sebab tu saya ambil video situ. Tapi berbeza dalam rakaman adik apabila kita ternampak ada satu bayang-bayang seakan orang berdiri di luar cermin ni. Seperti dalam video ni, kita nampak lengkungan kepala dan bahu orang yang berada di luar ni. Masa ni kalau kita nak kata tu bayangan daripada tiang, sangat-sangat mustahil. Sebab kita boleh nampak bentuk kepala dia tu melengkung gitu, bentuk melengkung gitu. Jadi mustahil kalau tiang gitu. Jadi di sebalik saya tengok edit tu, secara tiba-tiba saya ternampak ada lagi satu
seakan ada orang yang mengintai di sebalik pintu yang terbuka tu. Masa tu memang saya terfikir ni mungkin bayangan daripada luar lah kot. Tapi bila saya terangkan gambar tu, kita ada ternampak seakan ada muka orang dan sedikit tubuh yang mengitat kita daripada luar. Jadi saya tak tahu tu benda apa. Jadi supporter nilaikanlah benda tu sendiri. Dan ketika masa saya masih edit lagi masa tu juga, saya nak tengok apa yang berlaku masa video tu dirakamkan. Secara tiba-tiba saya terdengar ada satu suara yang seakan memanggil nama hamba. Rasanya ni adalah kejadian yang kedua. Benda tu seakan memanggil nama hamba, tapi saya tak mau ambil peduli. Jadi tak apalah, mungkin tu adalah peringatan di mana dia ada di tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan ni. Jadi kita abaikanlah dia. Dan secara kebetulan selepas kita nampak ada wajah orang yang seakan ada bentuk tubuh, selepas saya memainkan video tu semula, kita ada ternampak ada satu lagi kelibat orang di sebalik pintu yang terbuka ni, di mana kita ada nampak seperti ada orang tua yang seakan membongkok, dan kita ada nampak sedikit hidung dan bahagian bawah muka ni, dan memakai jubah hitam. Jadi saya tak tahu apa di sebalik gambar ni. Jadi adakah itu penghuni yang ada di situ ataupun sebagainya, saya tak tahu. Semua yang kita nampak ni saya harap supporter boleh nilaikan yang sendiri. Sebab saya tak berani untuk mengatakan itu adalah entiti, sebab saya pun tak tahu. Mungkin Allahualam. Okey, selepas tu bila kita keluar daripada bilik ni dan kita masuk ke bilik yang seterusnya, masa ni bilik okey, tak ada benda-benda lah. Cuma kita kembali ke dalam bilik ni, bilik yang ada helaian Al-Quran ni. Maknanya kita masuk, dan masa itulah saya tugaskan Kero dan Mak Yu untuk membersihkan helaian Al-Quran ni. Tapi kita pasal niat, kita mari dengan niat untuk membersihkan helaian Al-Quran ni dan letak di tempat yang tinggi. Jadi tu niat utama kita. Jadi sekarang ni saya akan menugaskan kepada semua yang ada untuk membersih dan meletakkan helaian Al-Quran ni di dalam plastik, dan kita akan letak di tempat yang tinggi. Pertama kalinya kita usik dan ubah sesuatu barang yang ada di dalam rumah. Maknanya masa tu memang kita berpegang teguh lah, maknanya tu Al-Quran. Guana-guana pun aku kena bersih dan aku kena letak di tempat yang tinggi. Tak kira lah jadi napa-napa pun kita kena buat juga. Lepas kita kemas helaian Al-Quran ni, tiba-tiba Mak Yu ada khabar ke saya. Dia kata kepala dia pening. Jadi masa tu saya anggap benda ni normal. Mungkin disebabkan ada energi-energi yang berdekatan. Tapi saya khabar ke dia, tak apa Yo, baca ayat kursi dan pasang niat sebetul-betulnya macam hamba khabar tadi tu lah. Dan tak lama tu pun saya tanya dia, dia kata okey, dan kita terus buat rakaman stay down. Baca ayat kursi. Baca ayat kursi, niat macam mana? Okey, sebab mungkin duduk dia terfikir gitu je. Baiklah. Okey, sekarang ni
Okey, di rakaman stay down di sebelah saya, alhamdulillah kita selamat merakamkan suasana ketika stay down di bilik yang ada kursi rotan tu. Alhamdulillah memang kita tak ada benda-benda lah. Maknanya suasana di dalam bilik tu sangat-sangat menarik dan bagi saya sangat tenang lah. Cuma mungkin terlalu dekat dengan jalan, jadi bunyi motor dan bunyi kereta tu sedikit mengganggu lah. Tapi biarlah, kita tak ada masalah. Kalau kita nak rasa suasana malang tu, sebenarnya rakaman di stay down ni lama sebenarnya, cuma kita potong sebab kita takut supporter bosan. Sebab masa tu kita dok cakap, dok jalan, dok benda, cuma suasana kita berehat saja. Tetapi berbeza di dalam rakaman stay down dalam bilik yang helayan Al-Quran ni, di mana adik dan Khairul duduk di dalam bilik ni, dan selepas kita membuat penelitian di dalam rumah ni, di dalam bilik ni, ni adalah part yang paling menjadi topik hangat di dalam video ni, ketika ada sesuatu yang melintas di kamera Khairul. Ramai orang kata binatang, jadi bagi saya tu mungkin binatang, tetapi sedikit kekeliruan, di mana semasa saya edit dan saya zoom, kalau kita ikutkan saiz binatang yang melintas ni besar, di mana saya ada buat perbezaan gambaran yang melintas di kamera Khairul ni, maknanya saiz dia tu agak besar jugalah, maknanya kalau kita ikutkan macam rama-rama. Tetapi apa yang menjadi persoalan ni, bila saya zoom ke kamera Khairul ni, kita dok nampak kelipang daripada lampu kamera Khairul ni. Maknanya benda tu, seakan binatang ni dia melintasi di hadapan kamera Khairul, tetapi di kamera Khairul tak ada kelipang cahaya. Maknanya kalau contoh gini, dia tak ada cahaya gitu. Sebab kalau benda ni kecil, kita boleh kata mungkin munasabah lah, tak ada kelipang daripada cahaya kamera Khairul tu. Tetapi disebabkan saiz dia ni agak besar, jadi mustahil tak ada kelipang daripada lampu kamera Khairul. Ramai orang kata di saat video tu ada satu cahaya di kamera Khairul. Okey, kalau kita nak ikutkan cahaya di kamera Khairul tu, di bahagian bawah tu, rasanya jauh daripada cahaya kamera Khairul. Kita ada nampak satu cahaya. Jadi lepas cahaya tu ada, dan ke mana cahaya tu seterusnya, kita tak nampak benda tu terbang. Kita ada nampak cahaya je. Dan kita tak nampak satu binatang yang terbang melintasi di hadapan kamera Khairul melalui kamera adik. Di kamera Khairul tu adalah kita nampak benda tu terbang. Tapi di kamera adik, kita hanya nampak satu cahaya kecil sahaja. Jadi kalau benda tu binatang melintasi di kamera Khairul, seharusnya ada kelipang cahaya daripada api kamera Khairul ni. Saya tak kata benda ni entiti, tapi saya khabar tadi, saya anggap benda ni binatang, tapi saya tak tahu binatang benda. Dan kenapa cahaya daripada kamera Khairul ni dok berkelip kalau benda tu melintah di depan kamera Khairul. Bagi saya, mungkin bagi orang biasa, normal, tapi bagi saya yang edit video tu sangat rasa pelik. Saya harap ada di kalangan supporter ni yang mahir dalam bidang videografi dan fotografer ataupun Photoshop, di mana boleh ambil video ni dan cuba manipulasi tentang video dan gambar yang saya katakan seakan binatang tu. Jadi manalah tahu kalau ada orang yang mahir dalam bidang ni, dia boleh tapis video yang bercahaya tu, jadi kita akan boleh nampak apa di sebalik cahaya tu. Jadi kalau tak ada pun tak apalah, maknanya kita anggaplah tu adalah kebesaran daripada Allah. Di akhir video ini, saya ingin memberi sedikit pesanan kepada pewaris-pewaris rumah ini, di mana saya harap rumah ni dibaik pulih ataupun dibersihkan halaman rumah ni, kerana di dalam rumah ni ada sedikit unsur-unsur seperti
pemujaan ataupun ilmu hitam. Sebab apa saya kata gitu? Sebab bila saya masuk di dalam rumah ni, cuma kita rasa macam ada satu perasaan yang sama seakan saya masuk di rumah sewa Mona Fendi di Kijah Kemamang. Kita ada rasa sesuatu yang sangat negatif. Jadi saya harap pewaris-pewaris pulang ke rumah ni dan bersihlah halaman rumah, ataupun buatlah sesuatu yang orang tak boleh masuk dalam rumah ni. Jadi itu saja perkongsian saya tentang pengalaman ketika berada di rumah yang lama ditinggalkan ni, di mana ada beberapa kejadian yang sangat tak masuk akal seperti petir, dan ada suara yang bercakap, dan ada seakan penampakan yang memang saya rasa saya sendiri dok erti nak huraikan, dan saya sendiri pun tak ada jawapan tentang kelibat-kelibat yang kita nampak. Tapi bagi saya, kita anggap tu adalah penghuni yang ada di sekitar tu, sebab rumah tu pun memang lama dah kena tinggal. Kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.